Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Mujibah Al-Bahiliyah an abiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم 3 أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه 3 فضمها ثم أرسلها. Atau kama qal, hadis riwayat Imam Abu Daud. Daripada Mujibah Al-Bahiliyah, dia ni satu perempuan. Dia kata an abiha, dia ambil hadis ni daripada bapak dia. Mujibah ni dengar hadis ni daripada bapak dia yang dikenali dengan nama Al-Bahili. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma intalaqa. Bapa dia Al-Bahili ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas jumpa Nabi, bersembang, tanya khabar, cakap 2-3 benda, dia pun pergi. Fa'atahu ba'da sanah. Setahun lepas tu dia mai pula jumpa Nabi. Waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu. Bila dia mai, nampak berlain, nampak berubah. Tahun lepas dengan tahun ni tak serupa. Keadaan dia, kalau dulu gemuk, lah ni kurus. Kalau dulu nampak ceria, lah ni nampak macam orang sakit. Tahun lepas dia jumpa Nabi, keadaan dia macam lain. Selepas setahun dia jumpa pula, keadaan dia langsung lain. Langsung jadi lain. Faqala,
Ya Rasulullah, amma ta'rifuni? Bila Al-Bahili ni mai jumpa Nabi setahun kemudian, Nabi tak kenal dia. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, amma ta'rifuni? Dia kata, ya Rasulullah, tak kenal aku ke? Bila dia mai, dia nampak Nabi macam tak kenal dia. Maka dia tanya Nabi, ya Rasulullah, amma ta'rifuni? Tak kenal dah ke aku ni? Qala, wa man anta? Nabi tanya dia, hang ni siapa? Nabi tak kenal sungguh. Padahal dia dulu sahabat Nabi. Cuma tak jumpa Nabi setahun. Lepas setahun mai jumpa, Nabi tak kenal dia. Dan dia tahu Nabi tak kenal dia. Dia tanya Nabi, tak kenal dah ke? Nabi kata, man anta? Kamu ni siapa? Qala, anal bahili allazi ji'tuka amal awal. Dia kata, aku Al-Bahili. Last sekali jumpa baru tahun lepas aja. Dia kata dekat Nabi, aku ni Al-Bahili. Tahun lepas baru jumpa. Last sekali jumpa tahun lepas. Takkan dah tak kenal dah. Qala, Nabi kata, fama ghayyarak? Nabi kata, apa sebab hang berubah sangat ni? Apa benda yang menyebabkan kamu berubah ni? Waqad kunta hasanal hay'ah. Nabi kata, dulu tahun lepas aja rupa hang okey. Hasanal hay'ah, rupa hang elok. Tahun lepas nampak bertubuh elok. Tahun lepas nampak badan berisi. Tahun lepas nampak lain. Ni awak nampak teruk sangat ni. Macam tu. Qala, ma akaltu ta'aman munzu faraqtuka illa bilail. Dia kata, ya Rasulullah, last kali jumpa tahun lepas, hek-hek tu, bahasa kita lah. Kita kata sejak daripada jumpa tu, aku puasa tiap-tiap hari. Aku tak makan melainkan pada waktu malam. Maksudnya aku puasa tiap-tiap hari. Maknanya apa tuan-tuan? Tahun lepas dia jumpa Nabi, adalah satu benda Nabi cakap kat dia, dia sudah main semangat. Tahun lepas dia jumpa Nabi, adalah satu benda Nabi cakap kat dia, suruh lipat gandakan ibadah ke, Nabi cakap kat dia suruh kita ni banyak buat bekal akhirat ke apa. Ada benda yang Nabi cakap tu yang menyebabkan dia lepas jumpa Nabi tahun lepas tu, dia puasa tiap-tiap hari. Dia kata sejak daripada jumpa tuan tahun lepas, dia kata dekat Nabi, aku tak makan waktu siang, melainkan aku makan malam aja. Maknanya aku puasa tiap-tiap hari. Itu maksud dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ke dia, Nabi kata, azabta nafsak. Nabi kata, hang ni seksa diri. Nabi kata kat dia, kalau macam tu yang hang buat, hang ni azab diri sendiri, hang seksa diri hang sendiri. Puasa sampai tiap-tiap hari, sampai badan jadi macam ni, sampai kurus kering, sampai nampak macam penyakit apa agak ni, hang betul-betul azabta nafsak. Hang telah seksa diri hang sendiri. Summa qala, kemudian Nabi kata ke dia, sum syahr sabri. Nabi kata puasa ni bulan sabar saja, yang ni bulan Ramadan saja. Nabi kata kat dia, puasa yang wajib ni, puasa yang fardu ni, puasa yang kalau tak buat jadi berdosa ni, puasa Ramadan saja. Nabi kata, wa yawman min kulli syahrin. Kalau hang jenis kuat sikit, ambil sehari, puasa sunat sebulan. Nabi kata kat dia, puasa yang fardu, puasa yang wajib ni, puasa Ramadan saja. Nabi kata, hak lain tak wajib. Kalau hang rasa hang kuat, ambil sehari sebulan. Ambillah mana-mana hari Isnin ke, ambillah mana-mana hari Khamis ke, ambil sehari sebulan. Ambillah sehari dalam sebulan, sama ada nak ambil tengah bulan ke apa ke semua, ambil sehari sebulan. Nabi kata kat dia, cukup. Qala zidni fa inna bi quwwah. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, zidni, tambah sikit. Dia kata, sehari sebulan ni nampak lekeh sangat, karan kuat. Nabi bagi nasihat ke dia tu, Nabi kira padan dengan dia, tapi dia rasa Nabi sudah underestimate dia. Orang lah kata begitu.
Dia rasa macam Nabi sudah underestimate dia. Dia rasa macam Nabi ni duk pandang lekeh ke dia. Macam Nabi ni duk kata dia tak boleh buat. Dia duk buat puasa tiap-tiap hari. Tiba-tiba mai jumpa Nabi. Nabi kata ambil sebulan sehari aja hari. Dia kata ni lain macam pun ni. Maka dia kata dekat Nabi. Dia kata ya Rasulullah zidni. Dia kata tambah lagi. Dia kata jangan abang sehari leceh. Fa inna bi quwwah, maka sesungguhnya aku ada kekuatan untuk nak buat lebih. Itu dia. Qala, Nabi kata kat dia sum yaumain. Nabi kata kalau hang kuat sangat ambil 2 hari sebulan. Nabi tuan-tuan, kalau kita kata hari ni ada doktor pakar yang boleh kenal orang, baru langkah masuk tengok tahu dah sakit apa. Nabi lebih pada tu. Nabi lebih pada tu. Langkah masuk tu Nabi tahu dah. Maka Nabi SAW bila tengok Al-Bahili ni, Nabi tahu dah. Nabi kata kat dia padan dengan puasa sebulan sehari cukup. Dia kata tak, dia kuat. Nabi kata kalau kuat sangat, sum yaumain, ambil 2 hari. Sebulan ambil 2 hari. Ambil hari Senin sekali, ambil hari Khamis sekali. Cukup sebulan 2 hari aja puasa sunat. Qala zidni. Dia kata dekat Nabi tambah sikit lagi. Nampak kejap lah, nampak kejap kan. Dia kata zidni. Dia kata ya Rasulullah jangan doa abang sehari, jangan doa abang 2 hari, tambah sikit lagi. Qala, Nabi kata dekat dia sum salasata ayyam. Nabi kata okeylah lah macam ni lah. Kalau hang berasa kuat sangat ambil 3 hari sebulan. Ambil 3 hari sebulan. Qala zidni. Dia kata kat Nabi jangan doa abang sehari, 2 hari, 3 hari ni bukan standard saya. Jangan doa abang sehari, 2 hari, 3 hari. Dia kata tak apa cantik, zidni, tambah lagi. Dia kata setahun dah aku puasa tiap-tiap hari, kata nak suruh abang sebulan 3 hari puasa, tak syok dengar macam tu. Qala, Nabi kata sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Nabi kata lah macam ni lah. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata kalau hang betul-betul kuat punya orang, ibadat ni kuat sangat, dengar Nabi kata sum minal hurum, puasa bulan-bulan haram. Watruk, tapi jangan puasa penuh. Ada hari puasa, ada hari tinggal. Bulan haram apa tuan-tuan? Bulan haram 1 Muharram. Bulan Muharram Nabi kata bagi banyak sikit puasa, tapi jangan penuh. Puasa tinggal, puasa tinggal, puasa tinggal, ambil 3 hari, buka 3 hari, ambil puasa 3 hari, buka puasa 3 hari, buat macam tu. Bulan Muharram, bulan Rejab, bulan Zulqa'dah dengan bulan Zulhijjah. Ini 4 bulan haram dia bagi. Nabi kata betul-betul kamu ni kuat nak lakukan ibadah puasa, kalau betul-betul kuat ambil bulan-bulan haram ini. Bila mai bulan Muharram, bila mai bulan Rejab, bila mai bulan Zulqa'dah, bila mai bulan Zulhijjah, ambil puasa 3 hari, tak sah puasa 3 hari. Puasa 3 hari, tak sah puasa 3 hari. Puasa 3 hari, tak sah puasa 3 hari. Nabi pesan yang ni 3 kali Nabi ulang tadi. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Nabi nak bubuh full stop. Nabi nak bubuh titik. Tak usah doa abang kata tambah-tambah apa tak mau dah. Nabi habang kata 3 kali. Nabi kata ambil bulan-bulan haram ini, perbanyakkan puasa dalam bulan-bulan ni. Tapi jangan puasa penuh. Nabi kata puasa 3 hari, buka 3 hari. Puasa 3 hari, buka 3 hari. Sepanjang 4 bulan-bulan haram ini, hang buat macam tu. Itu kira dah cukup kuat. Nabi kata. Kata dia waqala bi asabi'ihi salas fadammaha thumma arsalaha. Nabi duk abang tu sambil Nabi duk buka jari 3, Nabi katuk. Nabi buka, Nabi katuk. Nabi buka, Nabi katuk. Nabi buat macam tu. Nabi kata ambil bulan-bulan haram ni, ambil Muharram, ambil Rejab, ambil Zulqa'dah, ambil Zulhijjah, puasa 3 hari, buka puasa 3 hari. Puasa 3 hari, buka puasa 3 hari. Buat macam tu. Nabi kata itu sudah kira kuat bagi orang yang nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam Abu Daud. Daripada hadis ni tuan-tuan dapat kita faham bahawa agama Islam bukan nak bagi susah kita. Kadang-kadang yang duk jadi susah ni kerana kita yang buat bagi jadi susah.
Nabi SAW sendiri tidak pernah ajak satu bentuk syariah, satu bentuk jalan agama yang bertujuan untuk nak bagi susah kepada mana-mana orang. Nabi tidak pernah ajak begitu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum min syahrin aktsara min Sya'ban. فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا أو كما قال hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan, kata Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsara min Sya'ban. Aisyah kata, aku isteri Nabi, aku tahu tentang ibadat Nabi. Nabi SAW tidak pernah banyak berpuasa, melainkan bulan Sya'ban lah bulan yang Nabi banyak buat puasa sunat. Dalam 12 bulan satu tahun, Nabi tidak pernah buat puasa sunat banyak seperti mana Nabi puasa sunat dalam bulan Sya'ban. Dia kata, fa'innahu kana yasumu Sya'ban illa qalila. Maka sesungguhnya Nabi SAW, Nabi puasa dalam bulan Sya'ban illa qalilan, melainkan sikit hari aja yang Nabi tak puasa. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW banyak buat ibadah. Nabi yang banyak buat ibadah pun Nabi tidak pernah puasa sampai tiap-tiap hari, sampai 3 bulan berturut-turut. Tak pernah Nabi buat macam tu. Tidak ada nas daripada hadis yang sahih yang mengatakan Nabi menjadikan amalan dia ambil puasa sampai 3 bulan berturut-turut sampai tak buka puasa. Tidak ada nas yang mengatakan Nabi buat begitu. Yang ada cuma kata Nabi SAW dalam bulan Sya'ban Nabi banyak puasa daripada tak puasa. Bahkan Nabi SAW menegur sahabat-sahabatnya yang terlampau nak buat ibadat sampai nak menyusah diri. Nabi tegur pula, Nabi tak mau nanti kalau terlampau-lampau sangat, takut satu hari jemu terus tak mau buat apa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam dia menekankan kualiti ibadah. Buat ibadat yang berkualiti, bukan buat ibadat yang banyak dari segi kuantiti. Bagaimana yang kata Islam menekankan kualiti? Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa inna sabba فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia Nabi SAW bersabda, kata Nabi, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum", apabila seseorang kamu berpuasa, apabila hari itu menjadi hari puasa bagi seseorang kamu, maksudnya apabila kamu puasa, fala yarfus, maka jangan cakap kotor. Yang ni yang penting. Bukan puasa tiap-tiap hari, tapi puasa menjaga adab-adab puasa. Ini penting. Nabi kata apabila seseorang kamu puasa, nombor 1 Nabi kata fala yarfus, maka jangan sekali-kali cakap kotor. Wala yaskhab, jangan sekali-kali bertengkar. Duduk cari gaduh dengan orang tu, duduk bertengkar dengan orang ni, jangan duduk cari pasal sana sini. Kalau puasa, yang ni semua modoh elak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada siapa-siapa mai nak ajak kita bermusuh, nak ajak kita bergaduh, nak ajak kita berkelahi, falyaqul inni sha'im, kata dekat dia aku puasa. Nabi kata kalau kamu puasa, jaga, jangan cakap kotor, jangan duk bertengkar, jangan duk maki siapa-siapa. Kalau ada siapa mai cari kamu nak ajak bergaduh, nak ajak bermusuh, kata kat dia aku puasa. Habis.
Maka puasa yang orang ni buat, puasa yang ada kualiti. Allah Subhanahu wa ta'ala dia nak tengok ibadat yang macam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan nak tengok orang yang banyak buat ibadat, tetapi ibadat itu akhirnya terbuang begitu sahaja. Tuan-tuan, berapa banyak orang hari ini sembahyang masjid jemaah 5 waktu sehari. Habis sembahyang di masjid baca Quran lagi. Habis baca Quran pula dipenuhi pula hari-harinya dengan puasa sunat dan sebagainya. Tapi lepas keluar daripada masjid, lepas habis baca Quran, dalam keadaan duk buat puasa sunat dan sebagainya, keluar aja daripada masjid, pergi kedai kopi, pergi buang pahala di sana. Ni pahala sembahyang jemaah, pahala baca Quran, pahala zikir, pahala puasa sunat, pahala-pahala hak duk buat banyak ni, baru pergi satu tempat, tang tu dia bagi lingkup semua. Mulalah mulut bercakap benda yang bukan-bukan, maki hamun orang tu orang ni, fitnah orang tu orang ni, bercakap benda yang kita pun tak tahu ujung pangkai dan sebagainya, cara bercakap macam kita tengok benda tu. Benda ni menyebabkan ibadah hak kita buat tadi, kita pergi rongkai, bagi terbarai, habis berambok di tengah jalan tu. Boleh penat, boleh dahaga, boleh lapar sahaja. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, barang siapa yang tidak meninggalkan, barang siapa yang tidak menjauhi qaula zur, cakap-cakap yang membawa dosa, barang siapa yang saja hidup buat benda ni, hidup bercakap benda yang jadi dosa. Benda dosa ni banyak lah. Dia mengumpat orang tak ada pasal, hidup menghina orang tak ada pasal, hidup buat cerita tak betul pada orang tak ada pasal. Ini semua dia panggil qauluz zur. Ini dia panggil kata-kata yang cemar, yang tak elok, yang bodoh, yang boleh memunggah pahala hak kita cari. Nabi SAW kata, siapa yang tak boleh tinggalkan benda-benda ni, tak boleh menjauhikan perbuatan yang macam ni, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Nabi kata, maka tak ada sebab untuk Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi pahala kepada puasa yang dia buat ni, sekalipun dia tinggal makan dan dia tinggal minum. Dia tak makan, dia tak minum kerana dia puasa. Tuhan kata tak ada sebab aku nak bagi pahala dekat dia ni. Walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum, walaupun dia lapar, walaupun dia dahaga, tapi oleh kerana dia dalam keadaan puasa, hidup bercakap benda-benda huduh macam ni, tak ada pasal Tuhan kata aku nak bagi pahala dekat orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, puasa sampai 3 bulan berturut-turut, tapi benda ni tak boleh buang. Pahala dia buat masa puasa ni, pahala tu pergi buang kerana tak boleh nak jaga adab ketika berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiba, memadai, cukup untuk dianggap satu orang ni pembohong. Nabi kata satu orang tu kita boleh kata dia ni pembohong. An yuhadditha bi kulli ma sami'a, apabila dia bercakap benda hak dia dengar, dia cukup untuk kita kata pembohong. Tuan-tuan, 24 jam satu hari, berapa banyak benda kita dengar? Adakah semua benda hak orang duk bercakap yang kita dengar tu betul? Itu satu soal lain. 24 jam sehari, macam-macam benda ni duk main telinga kita ni. Orang tu cerita macam ni, orang ni cerita macam ni, orang ni cakap macam ni, kau ni cakap macam ni. Semua benda tu main ke telinga kita. Adakah semua benda hak kita dengar tu betul semua? Kalau kita dengar, kita pula pergi bawa benda tu cerita ke orang, Nabi kata cukup untuk dia anggap dia ni kadzibah, cukup untuk dia anggap dia ni satu orang yang berbohong.
Kadang-kadang tuan-tuan, ni dalam masyarakat akhir zaman ni, kadang-kadang 10 benda kita dengar, nak cari satu hak betul pun tak ada. Kadang-kadang macam tu. Tapi cara orang main cerita kat kita ni macam betul. Rupa-rupanya tak betul. Kita pula pergi tolong sebar pula benda tu, benda yang tak betul. Yang akibat daripada menyebarkan benda tak betul ni, ada orang yang ditimpa musibah. Maka orang yang macam ni, Nabi SAW kata, kafa bil mar'i kadzibah, cukup untuk dianggap dia berbohong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau tidak Allah tahu turun mai dalam Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau tidak ayat tu tak mai. Wahai orang yang beriman, bila mai satu orang yang fasik bawa satu naba, bawa satu berita, fatabayyanu, Quran kata cek bagi habis-habis dulu, periksa habis-habis dulu, betul ke benda hak dia ni mai habang ni. Takut apa? Antusibu qauman bijahalah, takut-takut dengan kerana hang dengar, lepas tu hang pula pergi cerita kat orang lain, hang telah menimpakan satu musibah dekat orang yang diceritakan tu. Satu musibah timpa dia. Pasal apa? Pasal masing-masing pakat nak tolong sebar benda tak betul. Akhirnya Tuhan kata apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka jadilah kamu atas apa yang kamu buat tu, kamu menyesal kemudiannya. Menyesal tak ada guna. Satu orang sudah terkorban kerana lidah kita yang durjana ini. Tuan-tuan, tak puasa pun kalau buat benda tu berdosa. Apatah lagi orang yang berpuasa pergi buat benda yang macam ni. Tidakkah jadi macam yang disebut oleh Nabi SAW, satu orang yang tinggal makan, tinggal minum, sanggup berlapang dan berdahaga kerana melakukan puasa, melakukan ibadat puasa, tiba-tiba kerana membiarkan qaulaz zur, membiarkan mulut jahat ni duk bercakap sana sini, maka akhirnya Tuhan kata tak ada pasal aku nak bagi pahala puasa dekat orang yang macam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar. Daripada 4 hadis kita baca ni, kita ambil iktibar. Puasa nak main tak lama dah. Puasa kali ni biar bagi cantik punya puasa. Banyak kali dah, nak sampai umur kita malam ni dah berapa puluh kali dah kita lalu bulan Ramadan puasa. Berkualitikah puasa kita hak lepas-lepas? Tuhan terima ke tak puasa kita hak lepas-lepas? Muhasabah balik, tengok balik hadis-hadis Nabi ni, takut. Hak nak main ni try. Ni hak nak main lagi berapa hari lagi ni try. Sebulan ni jadikan macam kita masuk satu madrasah, satu sekolah, kita duduk di dalam disiplin yang ada di sekolah tu. Bercakap benda kotor, bercakap benda tak betul, bercakap benda yang membawa fitnah, dosa dan sebagainya tak mahu. Baca Quran bagi banyak, zikir bagi banyak, cakap yang perlu. Mudah-mudahan puasa kita kali ini betul-betul membawa makna kepada kita dan kita dapat melihat hasil dia di akhirat nanti insya-Allah. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18 muka surat 21. Muka surat 21. Kita masuk bab majaa fi sifati jima'i ahli jannah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sifat bersetubuh isi-isi syurga dengan perempuan-perempuan. Malam ni dia nak bagi tahu dekat kita, di antara nikmat yang disediakan di dalam syurga itu ialah nikmat jima'. Kata dia, ketahuilah saudaraku, bermula jima' isteri itu satu sedap yang dikurniakan Tuhan. Dia kata yang ni nikmat Tuhan bagi dekat manusia. Tuan-tuan bayangkan orang yang tak dapat nikmat ni, sanggup pergi berurut bayang sampai beribu-ribu. Pasal Tuhan tak bagi nikmat ni, sanggup buang duit sampai ribu-ribu pergi mengurut. Sedangkan orang lain Tuhan bagi nikmat ni, tak gaduh nak mengurut, tak gaduh nak apa, bini sampai nak lari turun ke tanah. Nikmat Tuhan bagi ke dia. Maka dia bagi tahu, dia kata bermula jima' isteri itu satu sedar yang dikurniakan Allah. Itu dia habang dulu. Maka ialah kesudahan kepada kesukaan berkahwin.
kemuncak kepada menikah yang ni. Kemuncak kepada menikah yang ni lah. Selain daripada kita mau kebahagiaan, selain daripada kita mau kerukunan rumah tangga, selain daripada kita mau melihat anak-anak membesar di depan mata sebagai anak yang soleh, selain daripada tu, hak ni tak boleh dinafikan. Hak ni tak boleh nafi. Kalau hak ni tak ada, bini boleh lari. Kalau hak ni tak ada, bini boleh lari. Zaman Nabi SAW jadi benda ni. Hadis cerita terang-terang. Zaman Nabi SAW jadi benda ni. Ada satu orang perempuan yang suaminya ada masalah tentang benda ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW, mengadu ke Nabi tentang masalah ni. Pergi mengadu kepada Nabi SAW tentang masalah ni. Nabi kata, apa masalah kamu? Dia kata, masalah saya ialah suami saya menghadapi masalah hujung kain. Dia guna perkataan yang tertib bercakap dengan Nabi. Masalah hujung kain. Maksud dia yang tu, masalah hujung kain. Dia kata benda ni boleh menyebabkan bini lari. Maka ni menjadi salah satu daripada nikmat Allah bagi kepada manusia atas dunia. Dan dia kata ini adalah kemuncak kepada nikmat berumah tangga. Dia kata, maka diberi Allah laki-laki itu mempunyai syahwat dan ingin kepada perempuan. Tuhan bagi benda ni kepada manusia di atas dunia. Maknanya Tuhan bagi satu nikmat pada dia. Begitu. Dan diberi Tuhan akan perempuan itu syahwat dan ingin kepada laki-laki lebih daripada laki-laki. Itu dia. Manakala orang perempuan pun Tuhan bagi syahwat dekat dia, kalau ikut agama, dia kata syahwat yang Allah bagi kepada orang perempuan lebih daripada hak Allah bagi kat orang laki-laki. Betul tak? Orang laki-laki dengan orang perempuan ni, dia kata orang perempuan Allah bagi dekat dia keinginan yang lebih daripada laki-laki. Tuan-tuan, dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ada buat main satu cerita. Dia buat main satu riwayat daripada Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Dinar dia cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah, dia tak duduk di rumah. Yang ni kita dengar daripada zaman budak-budak dulu. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia jadi khalifah, dia tak duduk di rumah. Dia bila malam aja dia keluar ronda. Dia lalu kok celah-celah rumah rakyat dia ni. Lalu bukan nak skodeng. Orang Terengganu dia kata skodeng. Dia bukan nak pergi buat kerja skodeng. Dia pergi lalu kok celah-celah rumah ni kerana prihatin. Kerana nak ambil tahu ada tak ada rakyat yang susah, yang cerita kesusahan rakyat ni tak sampai ke dia. Biasalah. Daripada dulu sampai lah ni pun begitu. Kawah hak jadi pemimpin di atas tu, dia ada pemimpin di peringkat negeri, ada pemimpin di peringkat daerah, dia ada pemimpin apa semua. Hak pemimpin atas tu, orang duk maki dia saja aja. Orang duk kata macam-macam kat dia, padahal dia tak tahu pasal susah bawah ni. Pasal hak pemimpin bawah ni tak pergi habang kat dia susah. Semua duk abang kata okey bos. Bila pergi jumpa di atas tu tanya macam mana, dia kata okey. Atas ni takkan semua okey kot, tapi kawasan saya memang alhamdulillah okey. Dia tak tahu kau ni duduk suat, duduk lubang telinga ni. Dia tak tahu. Pasal apa? Pasal di bawah punya maklumat tak sampai dia atas. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak mau benda ni jadi. Dia tak mau esok Tuhan tanya dia. Maka dia pergi masuk di celah-celah rumah orang. Yang kita selalu dengar cerita, dia lalu-lalu dengar satu mak duk jerang ketir batu. Ini cerita kita selalu dengar. Dia tunggu tepi rumah duk dengar ni apa cerita ni, duk jerang ketir batu, anak duk teriak pasal lapang, tak ada benda nak makan. Mak ni duk pujuk anak, dia kata sat lagi masak. Masak apa? Dia duk jerang ketir batu. Anak ni dilenakan dalam keadaan lapang dengan duk dengar bunyi batu duk menggelegak tu, dengan harapan sat lagi benda hak duk masak tu boleh makan. Dia kata nak masak sat lagi masak, tunggu sat kan. Lena lagu tu aja. Sayyidina Umar Al-Khattab bila jumpa benda macam ni, dia rasa sangat bersalah. Macam mana aku jadi khalifah, tiba-tiba ada rakyat macam ni, macam mana benda ni boleh jadi? Dia rasa sangat bersalah. Terus esok arah orang mai cari dia ni, bawa pergi, kata khalifah nak jumpa kamu. Dia pergi. Tak kenal pun dia khalifah ni. Pergi orang kampung tak kenal khalifah. Bila pergi baru tahu, oh ini khalifah rupanya. Segera bantuan gandum diberikan kepada dia.
Kita nak cerita ni lagi satu cerita. Sayyidina Umar Al-Khattab malam keluar duk berjalan, lalu di tepi sebuah rumah. Riwayat ni di dalam Ibnu Katsir. Lalu di tepi sebuah rumah dengar satu perempuan duk bersyair dalam rumah tu. Perempuan tu kata, tatawala hadzal lail waswadda janibuh. Perempuan tu duk syair. Wa arraqani an la khalila ula'ibuh. Fawallahi laula Allahu anni uraqibuh lajarraka min hadha sarir jawanibuh. Perempuan ni duk syair macam tu. Dia kata tapa wala hadzal lail. Dia kata panjang malam ni. Dia kata malam ni rasa tawil, malam ni rasa macam lambat nak main siang, malam ni berasa lama sangat. Perempuan tu duk kata begitu. Waswadda janibuh, sedangkan keliling-keliling semua dah gelap gelemat, nak pergi mana pun tak boleh. Wa arraqani alla khalila ula'ibuh. Dia kata sedangkan aku tak boleh tidur kerana tak ada orang nak buat main, nak buat bergurau dengan aku. Tak boleh lena tuan-tuan. Kan? Bukan kata lelaki-lelaki, perempuan pun sama. Kadang-kadang bila dia ada kemahuan tu, tak boleh lena. Pusing kiri, pusing kanan, apa. Tak boleh bangkit duduk atas katil. Tak kena pergi duduk ujung katil. Tak kena sepak katil. Tak boleh lena. Dalam riwayat ni dia cerita, perempuan ni dia kata, dia kata tata wala hadzal lail. Dia kata malam ni rasa panjang, lambat nak siang. Waswadda janibuh. Dia kata malam gelap gelita keliling, semua gelap, nak pergi ke mana, nak hibur hati, nak keluar tak boleh tak. Wa arraqani alla khalila ula'ibuh. Dia kata aku ni nak tidur pun tak boleh. Pasal apa? Pasal tak ada orang nak ula'ibuh, nak buat bergurau main, tak ada kawan. Maknanya perempuan ni suami tak ada. Suami dia salah seorang tentera yang dihantar oleh Sayyidina Umar pi berperang. Kata dia, fawallahi, dia kata demi Allah, dia kata laula Allahu anni uraqibuh. Dia kata demi Allah, kalau tidak kerana takut kepada Allah. Dia kata yang ni yang Sayyidina Umar takut dengar. Dia kata demi Allah, kalau tidak kerana dalam hati aku ada rasa takut kepada Allah, la harraka min hadha sarir jawanibuh. Dia kata bergoncang katil ni dengan orang lain. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya keinginan dia tu, dia dah tak boleh lah. Dia kata kalau tak kerana takut kepada Allah, aku panggil jantan lain main bergoncang katil ni. Dia kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sebagai khalifah yang bertanggungjawab hantar tentera pergi perang, dia bila dengar macam ni, kacau. Segera dibuat siasatan, tanya ni rumah siapa, laki dia pergi ke mana, apa semua dia faham. Kata laki dia salah seorang yang kita hantar pergi perang. Sayyidina Umar balik ke rumah dia, dia tanya anak dia Hafsah. Dia kata, Hafsah, bapa nak tanya kamu, isteri ni berapa lama dia boleh sabar, dia boleh tahan kalau suami dia tak ada? Sayyidina Umar tanya benar ni dekat anak dia Hafsah. Dia kata, Hafsah, dia kata bapa nak tanya satu, orang perempuan kalau suami tak ada, berapa lama dia boleh tahan? Dia boleh sabar berapa lama? Hafsah kata, kalau aku habis lama 4 bulan. Habis lama 4 bulan. Umar Al-Khattab balik pergi ke pejabat, terus tolong arahan. Dia kata pastikan tidak ada tentera kita yang dihantar pergi berperang lebih daripada 4 bulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Tuhan kata apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 226, 227, apa Tuhan kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu at-talaq fa innallaha samii'un 'alim. Allah sebut dalam ayat tu cerita pasal orang lelaki-lelaki yang sumpah ilak dengan isteri dia. Dia sumpah dia tak mau nak bersetubuh isteri dia. Dia tak mau nak bersama dengan isteri dia. Dia marah bini dia, dia kata aku tak mau tidur dengan hang, dia kata setahun. Misalnya
maka dia dalam agama dianggap sebagai orang yang bersumpah ilah. Dia bagi sumpah tak mau tidur dengan bini. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tempoh dalam Quran, dia kata apa? Arba'ati ashhur, 4 bulan saja. Maksimum suami boleh tak bersama dengan isteri dia 4 bulan saja. Bila sampai cukup masa 4 bulan, isteri diberi kebenaran untuk pergi report kepada pihak berkuasa. Suami dia tak tidur dengan dia 4 bulan dah tanpa sebab yang munasabah. Pada masa tu pemerintah ataupun qadi, kalau kata lah ni, hakim boleh masuk campur. Memerintahkan, mahkamah keluar perintah suami pergi balik tidur dengan isteri hang balik. Ataupun kalau hang dah betul-betul tak suka dekat dia, tolong cerai dia. Kalau suami ni dia bantah, balik pergi tidur pun dia tak mau, cerai pun dia tak mau, aku nak pergi pada muka dia, dia pergi jawab dulu tu. Misalnya ada lelaki yang goblok macam ni, bila suami pergi kata lagu tu, maka mahkamah boleh menggunakan kuasa yang ada pada mahkamah dengan peruntukan yang diberikan oleh Allah dalam Quran, memerintahkan supaya mereka ni bercerai. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Islam menjaga orang perempuan. Pasal Islam menjaga orang perempuan. Maka Islam tak mau ada orang perempuan yang teraniaya dalam bentuk-bentuk yang seperti ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan di antara sebab turun ayat yang mengatakan at-talaq marratan. Talak ni 2 kali aja. Bila masuk 3 kali, hang tak boleh kahwin dengan dia dah sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu laki-laki jahat yang ada seorang isteri, dia saja, dia cerai bini dia pun tak, nak buat bagi jadi bini pun tak. Orang lah kata gantung, tak bertanya. Dia marah dekat bini dia atas satu sebab, dia pergi kata, aku tak akan ceraikan kamu dan aku tak akan bersama dengan kamu. Maka apa dia buat? Dia cerai bini dia. Bila nak habis tempoh iddah, dia rujuk balik. Dia rujuk balik. Sebab orang perempuan dalam tempoh rujuk ini tak boleh nikah dengan orang lain. Bila nak habis tempoh iddah, dia kata aku rujuk balik. Jadi bini balik. Jadi bini pun dia tak buat apa. Lepas itu dia kata aku cerai hang balik. Bila nak habis tempoh iddah, dia kata aku rujuk balik. Dia nak buat macam tu selama-lama. Pasal apa? Belum ada ayat turun yang mengatakan talak ni ada dekat 3 aja. Tak ada. Bila dia buat macam ni, benda ni sampai ke pengetahuan Nabi SAW, maka Allah buat turun ayat ni at-talaq marratan. Talak ni 2 kali saja. Bila dah sampai 3, hang tak ada peluang nak rujuk dia balik dah. Dia terlepas daripada kejahatan hang sebagai suami dia. Lagi sekali, Islam memelihara orang perempuan. Berapa banyak ayat dalam Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara wanita ni? Berapa banyak? Maka tidak ada sebab untuk orang perempuan nak tak puas hati kepada agama Islam. Tidak ada sebab. Kerana Islam begitu sekali sebenarnya menjaga orang perempuan di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Baik. Tadi dia kata, dan diberi Tuhan akan perempuan itu syahwat dan ingin kepada laki-laki lebih daripada laki-laki. Dia kata, sebagaimana Tuhan bagi tiap-tiap orang itu syahwat dan ingin kepada makan minum. Syahwat ni, syahwat kepada hubungan suami isteri ni sama macam makan minum. Orang putih kata dia adalah satu necessity. Necessity maksudnya benda yang necessary, benda yang keperluan. Benda ni menjadi satu keperluan. Kalau benda ni bukan keperluan, tak ada orang yang akan menikah dan cerai 52 kali. 52 ke 53? Ha? 54. So abang baru ni takut kita tengok. Kan? Kali yang ke berapa tu yang naik beca tu? Dengan tengkolok pasang balik apa semua, yang nampak boleh happy lagi 10 lagi kurang-kurang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa ni jadi macam ni? Pasal apa? Pasal dia kata keperluan terhadap syahwat ni sama macam keperluan makan minum. Lagi mana duk hidup, lagi tu nak makan, lagi tu nak minum. Macam itulah juga. Lagi mana dia hidup, ada orang umur 60, 70 pun, jenuh sabar. Ini cerita dia. Dia kata, dan masing-masing hal itu ada lain sedapnya dan lain lazatnya. Dia kata, makan minum, sedap cara makan minum. Hubungan suami isteri, dia sedap cara hubungan suami isteri. Pokok pangkalnya benda tu sedap dan lazat. Cuma tak boleh banding dua ni dari segi sama, tak boleh.
Makan ais kacang dia sedap cara ais kacang. Dia tak sama macam sedap bihun sup umang bom. Dia tak sama. Makan bihun sup umang bom tak sama macam sedap mi abu. Tak sama. Makan mi abu tak sama sedap macam nasi lemak ali. Kan? Jadi orang ada sekarang dia ada sembang pasal benda ni. Tapi tak boleh bertengkar. Dia ni tak boleh kata aku macam mana pun nasi lemak sedap. Tak boleh. Hang sedap nasi lemak tu hang punya sedap. Aku sedap bihun. Sebab benda sedap ni benda yang tak boleh bertengkar. Lidah satu orang dengan lidah satu orang tak sama. Mata satu orang dengan mata satu orang tak sama. Dia ni pergi kata apalah dia ni punya segak pergi menikah bini macam tu. Boleh tak kata lagu tu? Tak boleh. Sebab mata kawan tu tengok bini dia segak tak kira dah. Dia tengok bini dia segak cukup lah. Orang lain kata tak segak. Apa punya pasal lah aku kata segak. Boleh pergi bertengkar ke benda ni? Tak boleh. Dia nak abang kat kita. Dia kata cerita pasal sedap. Ini cerita yang subjektif. Cerita yang tak boleh nak buat keputusan muktamad. Tak boleh. Tanya 10 orang semua kata sedap. Kita tanya lagi 10 orang dia kata tak sedap. Itu ceritanya. Jadi soal ni apapun sedap, lazat ni semua adalah nikmat yang Allah bagi kepada manusia. Macam mana cara satu orang nak sedap dengan satu orang nak sedap, masing-masing cara. Begitu dia kata. Bahkan lazat jima' itu lazat yang megah dan lazat yang sehabis-habis sukacita manusia. Dia kata tapi lazat jima' ni dia kata lain macam. Nak cerita pun tak erti. Dia macam tu. Dia kata dengan kerana itu tiada Tuhan luputkan daripada hambanya, maka lazat jima' itu satu daripada balasan amal ibadah dia. Kerana benda tu sedap, maka akhirat esok ada balasan yang Tuhan bagi kepada orang yang masuk syurga ni. Balasan dalam bentuk dia dapat sedap jima' ni. Itu cerita dia. Dan dia kata balasan taatnya akan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia sebagai nak menghargai ketaatan dia kepada Allah dalam dunia. Maka di sana esok Tuhan balas nikmat yang bentuk macam ni. Maka dikurniakan Tuhan di akhirat kelak bermain-main dengan perempuan. Itu dia. Di akhirat esok di antara bentuk balasan baik yang Tuhan bagi dekat orang yang baik-baik ni ialah dia dapat bidadari di dalam syurga. Dan jima' lebih kuat daripada main dan jima'nya dalam dunia. Dan di sana esok dia main power lain macam. Di sana esok di hari akhirat esok dia punya kuat tu lain macam. Tuhan bagi kat dia kekuatan yang macam ni. Dan dikurniakan syahwat itu dengan berganda-ganda. Dia kata Tuhan bagi pula tak gaduh tongkat ali apa ni ginseng apa tak ada benda ni pun Tuhan dah bagi cukup dekat aku. Macam ni punya balasan Tuhan bagi di sana esok ni. Maka bersedap-sedaplah seorang mukmin itu di sana main dan bersenda gurau dengan isteri-isterinya dan gundik-gundiknya, dan dijimaknya seorang kemudian daripada seorang dengan secukup-cukup puas nafsunya yang kuat itu. Tu dia. Tak payah hurai apa. Dengar dekat tu pun kita dah faham macam mana Tuhan nak balas di sana esok. Dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas kuat nafsu satu orang di dalam syurga itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Benda ni hadis tuan-tuan. Benda ni hadis. Jangan ada siapa pula dengar apa tajuk malam ni kahut. Ini hadis Nabi. Tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha pernah tegur satu sahabat perempuan. Satu sahabat perempuan mai jumpa Nabi, mai tanya tentang benda-benda macam ni. Satu sahabat perempuan mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nak tanya satu soalan. Dia kata orang perempuan bila dia mencapai kemuncak syahwat dia, ada keluar air tak macam orang lelaki-lelaki? Dia mai tanya benda tu dekat Nabi. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi, ni hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar perempuan ni mai tanya lagu tu, marah. Dia kata hang boleh tanya benda macam ni dekat Nabi? Pasal apa? Pasal Aisyah beranggapan ini benda yang terlalu confidential, benda yang terlalu sulit. Hang satu orang perempuan yang bukan isteri Nabi apa mai tanya macam ni punya dekat Nabi? Mungkin ada satu orang pula berpendapat apa kotor punya soalan mai tanya. Tapi Nabi kata apa? Nabi marah balik Aisyah. Pasal apa? Hampir duk larang dia. Ilmu dia tak nak kira punya benda ni. Kalau benda ni tak mau tanya, dia duduk dalam kejahilan dengan tak tahu apa.
Maka banyak benda-benda yang serupa macam ni yang perlu kepada penjelasan, dan orang yang boleh menjelaskan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada soal benda ni kotor, benda ni tak elok, benda ni tak boleh cakap, tak ada. Ini yang kita nak kena faham mula sekali. Benda ni adalah satu bid'ah ilmu yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata dia an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'tal mu'min fil jannah quwwata kaza wa kaza min al jima'. Qila ya Rasulullah aw yutiqu dhalik? Qala yu'ta quwwata mi'ah. Dia kata, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, diberi seseorang daripada mukmin di dalam syurga itu kuat bagian-bagian. Nabi duk cerita dekat sahabat ni, Nabi kata siapa yang duduk di atas dunia dia jadi mukmin, jadi orang yang beriman kepada Allah, di hari akhirat esok ketika dia masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dekat dia kekuatan jima' ini kaza wa kaza, macam ni macam ni macam ni. Nabi duk cerita macam mana punya kuatnya Allah bagi dekat orang yang masuk syurga ni. Yang ni banyak kuat syahwatnya itu daripada jima' perempuan di syurga itu. Tuhan bagi dekat dia kuat. Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi, maka mereka itu pun lalu bertanya. Sahabat bila dengar benda ni, ayat ni kena tanya bagi habis. Nampak menarik tajuk apa ni? Maka sahabat pun tanya. Maka kata mereka itu, ya Rasulullah, adakah kuasa satu orang mukmin itu kuat jima' itu? Dia bertanya Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, betul ke kuat sangat dalam syurga ni? Kuat terang mana? Macam tu punya nak tanya. Yang kata kuat ni terang mana? Tanya Nabi macam tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan Allah kuatnya seperti 100 orang. Dia Tuhan bagi dekat orang lelaki-lelaki ni 100 kuasa kuda ke apa dia bagi? Dia bagi lagu tu. Dan manakala Tuhan kurnia yang demikian itu, maka berapa ratus kali jima' pun tiada menjadi letih dan tiada menjadi penat. Takut saya pun nak urai benda macam ni. Tuan-tuan, masuk syurga, tengok macam mana yang kata Tuhan nak bagi, yang Nabi sebut yu'ta quwwata mi'atin. Diberikan kepada orang yang masuk syurga ni kekuatan 100 kuasa kuda. Macam mana nak jadi ni? Tapi benda ni apabila dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap ikut hawa nafsu dia, tapi hak Nabi bercakap ni wahyu Tuhan bagi ke dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Zaid bin Arqam, dan katanya lagi ini hadis sahih lagi gharib. Tiada kami ketahui akan dia daripada hadis Qatadah daripada Anas, melainkan daripada hadis Imran Al-Qattan. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi sifati ahli jannah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat orang-orang yang duduk dalam syurga. Orang yang duduk dalam syurga ni jadi lagu mana? Kalau kita mati umur 70, adakah kita bangkit esok di mahsyar, kita masuk syurga dalam keadaan umur mati kita? Kita masuk syurga umur 70. Adakah orang yang mati umur 18, dia dah aqil baligh dah, umur 18 mati, adakah dia masuk syurga esok masuk dalam keadaan dia umur 18? Macam mana sifat orang yang masuk syurga? Ketahuilah saudaraku, orang-orang yang mendiami, yang tinggal dalam syurga itu tidak adalah sehabis-habis tinggi nisbah dan sukacita, nikmat dan sukacita tinggal di dalamnya. Tak tahu nak abang macam mana punya tingginya seronok, macam mana punya seronoknya ahli syurga ni, tak boleh nak cerita. Infinity, satu benda yang tak boleh abang. Seronok tu tak tahu macam mana. Satu ahli syurga yang Allah bagi kat dia nikmat yang bermacam-macam, dia duk rasa tak sangka lah Tuhan nak balas macam ni. Bagi dia apa hak dia dapat tu yang terbaik, lebih daripada yang dia sangka. Tiba-tiba Tuhan mai tanya dia, Tuhan kata, maukah aku nak bagi dekat kamu nikmat yang lebih daripada ni? Terkejut.
Budak-budak lah kata terkejut. Terkejut ni dengar ada lagi lebih pada ni. Ni haduk dapat ni pun Allahu Akbar. Kalau kata sujud syukur ni tak tahu nak abang macam mana punya sujud dah haduk dapat ni. Hingga kan teringat apa Tuhan bagi, teringat apa Tuhan bagi, teringat apa Tuhan bagi. Macam tu punya haduk dapat. Satu Tuhan mai abang kat dia, hang mau lagi ke aku nak bagi lagi yang lebih baik daripada hang duk dapat lah ni. Terkejut. Terus tanya Tuhan, ada lagi ke yang lebih baik pada ni? Tuhan kata ada. Mana boleh tak ada? Ada lagi. Maka dia kata di sini, dia kata tak nak abang lah. Macam mana punya tingginya nikmat yang Allah sediakan dalam syurga ni tak boleh cerita. Begitu dia kata. Dan tiada ada di sana itu melainkan bersuka-suka dan bersedap-sedap saja. Masuk syurga ni cerita nak relax. Tak ada dah sembahyang fardu 5 waktu ke, bulan Ramadan nak puasa ke, apa ni nak kena. Tak ada. Yang ni semua tak ada. Kira sana tempat balasan Tuhan nak bagi nikmat kat kita aja. Tuan-tuan, orang kata apa? Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Inna ma'al usri yusra. Cerita dia lagu tu je. Atas dunia ni sakit sahat. Sakit sahat. Bulan puasa nak kena puasa, semayang nak kena buat elok-elok, pagi-pagi putar kena bangkit semayang subuh, mondok boleh sambung sikit dengan baca Quran ke apa. Sakit sahat. Tapi sakit saat ni, balasan nikmat dia esok ni tak ada kesudahan kepada balasan tu. Atas dunia ni sakit dia ada masa habis sakit ni. Dia ada masa habis dia. Ada orang habis umur 30, habis mati, habislah sakit. Ibadat atas dunia habis. Ada orang Tuhan taruh sampai 70, 80 sampai umur 100. Tuhan taruh dia sakitlah sampai umur 100 ni. Lagi macam mana duduk sedang, lagi akal boleh fikir, lagi tu nak kena ibadat, lagi tu nak kena sembahyang tak boleh tinggal apa semua. Sakit dia lama sikit. Tapi lama sakit sampai umur 100 tahun pun nak banding dengan balasan nikmat syurga yang tak ada kesudahan esok ni, sikit sakit di atas dunia ni. Dia nak abang yang tu. Begitu. Maka dia kata di syurga esok masa untuk bersedap-sedap sahaja. Tiada mengenai apa suatu susah dan duka cita dan barang yang memberi mudarat dan barang yang memberi penat. Di sana esok duka cita, susah hati, penat tak ada. Cerita nak susah hati, nak apa tak ada. Ni semua tak ada. Sana pi hati senang, kira hati lapang, kira seronok. Yang tu aja. Yang kata syurga ni. Dan tiada kena kotor dan tiada kena cemar. Duduk dalam syurga ni kotor ni tak ada langsung. Makan ada, minum ada, macam-macam semua, tapi buang tak. Habis sangat buang melalui peluh. Peluh yang keluar tu pun bau lebih wangi daripada kasturi. Allahu Akbar. Cerita nak pergi pancong, cerita nak ludah, cerita tak ada. Ni semua cerita ni Tuhan bagi tak ada benda ni. Boleh kita kata, boleh kata Tuhan nak buat lagu tu? Karut hampir keluar Terus ada mengaji malam ni. Apa pergi tanya soalan macam tu? Sana bukan dunia, sana akhirat. Ni kita duk cerita ni dunia. Jangan duk banding akhirat tu dengan dunia. Dia dengar kata macam mana makan minum apa semua sampai tak buang langsung dia boleh sakit orang tahu. Jangan cerita macam tu. Ini cerita akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka di sana dia kata tak kena kotor cemar ni, tak kena. Bahkan sentiasa dalam bersih dan hening pakaian dan badan. Duk bersih, kira smart, serak sepanjang masa macam tu. Dan cukup memakai bau-bauan yang sedap-sedap, kira wangi sedia macam tu. Dan rupa diri mereka itu masing-masing macam bulan purnama. Di sana esok dia tak gaduh ni segala fair and lovely. Dalam 7 hari dia nak main kala putih. Dia tidur rendam dalam kelorong nak bagi jadi putih. Semua tak gaduh. Pergi sana sendiri Tuhan nanti bagi. Muka ni dia segak berseri-seri macam bulan purnama. Dia kata. Dan apabila mereka itu makan, minum, tiada berhajat mereka itu kepada jamban. Yang ni tempat kencing dan berak. Kita abang dah selesai. Tak ada. Perkataan toilet ni tak ada sana. Tak ada. Cerita nak jumpa perkataan toilet ni tak ada. Sana tak ada lah. Cerita tak ada. Perkataan tu tak ada. Kalau tanya pun orang heran. Dan kita pun masa tu tak tanya dah. Begitu. Dan dia kata ketung pula dah tulis kap tawara ketur. Ketung tu. Dan ketung untuk tempat beludah tak ada. Ketung tu tak ada.
Jadi cerita ludah ni tak ada ketong. Lah, kalau siapa pergi buka kelang di sana buat kelang ketong, nanya orang tak beli. Orang tak beli ketong sana, orang tak pakai ketong. Cerita dia lagu tu. Susah. Tuan-tuan tengok ni macam mana Syekh Idris Al-Marbawi, pengarang kitab kita ni, macam mana dia nak terang benda ni. Dia nak bagi kita ni dah terang, nampak dah. Orang kata sudah terang lagi bersuluk. Kita nampak dah syurga ni macam mana, lebih-lebih kurang kita nampak dah. Dia nak suluh lagi, nak bagi, jangan ada seorang pun tak nampak syurga ni. Syekh Idris Al-Marbawi, dia meninggal pada 13 hari bulan 10. Ni bulan 10, 13 hari bulan ni hari kewafatan dia. Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia meninggal 13 hari bulan 10. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata bahkan semua makanan itu menjadi peluh yang harum baunya, bau badannya semacam bau kasuri. Kita abang tu, habis sangat dia kelong dalam bentuk apa? Peluh tu pula peluh wangi. Ni yang kata syurga ni. Cukuplah tuah seorang yang tinggal di dalam syurga itu dengan berbagai-bagai nikmat, bersukaria setiap hari dengan isteri dan gundiknya. Cerita duk sana ni cerita seronok aja. Yang tu aja. Maka sekalian yang tersebut itu dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada kita, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Inilah syok kita baca Bahrul Mazi ni. Dia cerita hadis dia bawa mai. Dia bukan cerita dongeng, bukan cerita pidu mimpi malam hari ni mai duk tulis kitab tak. Yang ni semua hak Nabi kata punya, dia habaq mai kat kita. Dia kata hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumrah talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badri la yabsuquna fiha wa la yamtakhifun wa la yataghawwaqun. Maksudnya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi SAW, awal-awal mula-mula puak yang masuk ia ke dalam syurga itu, rupa mereka itu seperti rupa bulan malam bulan penuh, bulan purnama. Geng yang pertama, first batch masuk dalam syurga ni, keadaan mereka ni macam bulan purnama. Berseri-seri ahli syurga grup pertama ni. Maka tiadalah mereka itu berludah, dan tiadalah mereka itu mengeluarkan ayak liung di dalamnya, dan tiadalah mereka itu membuang hingus, dan tiadalah mereka itu berak dan kencing. Bahkan semua makanan yang dimakan dan diminum dan minuman yang diminum menjadi peluh belaka. Itu dia Nabi kata benda ni. Masuk syurga esok cerita kotak-kotak tak ada. Tempat yang orang kata very hygienic, orang kata lah cukup bersih punya, dan kita sendiri tak mengeluarkan kekotoran di sana. Begitu. Sambung hadis tu dia kata aniyatuhum fiha zahab wa amsyatuhum minaz zahab wal fiddah wa majamiruhum minal aluwah wa rashhuhum al misk. Maksudnya bermula bejana mereka itu di dalam syurga daripada emas. Bekas dak buah ayam nak minum apa semua ni semua buat pada mah. Bukannya mah sebagaimana mah dalam dunia, bahkan ia lebih baik daripadanya. Itu dia. Jangan ingat mah dunia ni, mah dunia pun cukup dah. Kalau kata mah dunia ni pun kita ni tak kira. Dah, mah dunia ni kira tak ada standard. Ini mah syurga punya lain. Dia kata. Bejana apa semua bekas yang kita nak guna di sana ni semua buat daripada mah syurga. Itu dia. Begitu. Dan serupa pada nama. Dia hanya serupa pada nama. Dunia panggil mah, di syurga itu pun panggil mah. Tapi tidak bermakna bila kata mah itu serupa mah dunia dengan mah syurga. Tak serupa. Sama macam pisang mah. Dia bukan mah yang kita duk faham. Nama saja pisang mah, tapi kita duk ingat lagu mah, ada buat cincin, ada buat rantai. Dah, dia tetap pisang, tapi panggil pisang mah. Macam tu lah. Mah ni hanya sebutan pada nama saja, tak sama dengan mah dunia. Tetapi rupa lebih bagus dan lebih cantik hak syurga punya esok ni. Maka disebutkan nama yang demikian itu kerana ahli dunia tidak tahu barang galian yang lebih elok daripada mah. Kita yang tibuh nama mah tu, tapi mah hak Tuhan sebut punya lagi elok punya mah. Dan mah yang di sana lebih berharga,
Dan dikhabarkan dengan nama yang demikian itu. Dan bermula sikat dan juga sisir orang yang di dalam syurga itu daripada emas dan perak. Bukan takat apa nama jam, bejana, gelas yang nak minum aja emas, sampai sikat pun emas. Begitu. Dan perasap dan perasapan mereka itu daripada kayu aluwah yang lebih harum daripada setanggi. Ada pula satu jenis aroma pula dalam syurga ni. Satu jenis aroma pula dia daripada kayu aluwah, kayu yang cukup wangi. Dia lebih wangi daripada setanggi. Tuan-tuan, kita duduk pergi Mekah, Madinah pun ada kedai-kedai di bawah hotel apa, tepi Masjidil Haram tu. Bawah hotel tu pun ada kedai-kedai jual perfume ni, ada jual jenis kayu-kayu ni. Kayu aluwah ada jual di situ. Siapa yang nak pergi bulan puasa ni, saja pergi kedai tu, tanya dia kayu aluwah, dia ditunjuk. Ada kayu tu cukup wangi. Dia bubuh hati tu buat perasap ni, memang dia menghasilkan bau yang cukup wangi. Dan peluh mereka itu bau kasturi. Ahli syurga peluh yang keluar bau kasturi. Walikulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu suqihim min wara'il lahmi min al-husni la ikhtilafa bainahum wa la tabaghut qulubuhum qalbu rajulin wahid yusabbihuna Allah bukratan wa asyiyah. Tu dia. Dia kata, dan tiap-tiap seorang daripada ahli yang masuk, yakni penghuni syurga itu, bagi mereka dua isteri, yakni lain daripada gundiknya. Isteri dua. Dan ialah isteri daripada perempuan-perempuan dunia. Itu dia. Pergi di sana esok, kita boleh request, kita boleh minta dekat Tuhan, saya nak datin saya dulu. Saya nak dia. Tengok macam mana, tengok dia pun ahli syurga. Pasal apa? Sama-sama kita duduk bangkit semayang malam masa atas dunia dulu. Cuma dia duduk syurga lain, kita duduk syurga lain. Kita boleh minta dekat Tuhan, minta, ya Allah, tak apalah, hak lain nak bagi nak apa pun tak apa, tapi hak dulu juga saya mahu. Hak dulu juga saya mahu. Tengok tu ada sebelah. Tuhan tak main. Tengok tu ada sebelah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hadis Nabi beritahu, dan baginya dua isteri, yakni daripada perempuan-perempuan dunia. Dia dapat. Dua isteri itu boleh dinampak otak tulang betihnya daripada luang daging, dari sebab segak dan cantiknya. Tuhan bagi jadi segak ni. Hak di atas dunia ni hidung satu macamnya, sana dia jadi lain macam. Hak di atas dunia ni nampak kulit pun gerhana sikit, sana dia duduk main cerah, terang benderang. Yang ni Tuhan nanti buat bagi. Tuhan nanti buat bagi, dia kata. Maka tidak ada berselisih fikiran antara segala isteri di dalam syurga itu. Dan walaupun mereka ni di atas dunia dulu katalah memang madu lah. Memang dua-dua ni madu. Suami satu. Di atas dunia ni adalah benda sikit sebanyak. Mana boleh puas hati semua. Tentang kita dah cerita dah. Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun. Bila Nabi SAW asyik duk sebut pasal Khadijah. Dia pun naik panas juga. Dia rasa dia kira dah bagi servis dah cantik dah. Dah cukup baik dah berkhidmat untuk Nabi. Ni apa duk sebut Khadijah ni, aku ni apa? Dia tu merasa begitu. Pasal apa? Pasal dia manusia. Maka ada dalam hadis, Aisyah sudah kata dekat Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah. Dia kata, apa ni duk Khadijah. Sampai sembelih kambing pun Nabi pesan. Jangan lupa hak belikat tu simpan, bagi dekat adik-adik Khadijah. Kira Khadijah ni tak boleh lupa daripada ingatan Nabi. Aisyah terus kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa ni Khadijah. Dia kata, yang aku tahu, dia kata, Khadijah ini satu wanita tua. Dia kata ada dalam hadis. Aisyah kata, yang aku tahu, Khadijah ni satu wanita tua, masa lampau kamu. Dia kata ini marahnya pasal lah. Satu perempuan tua, Nabi menikah dengan dia, Nabi umur 25, dia sudah umur 40. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apa istimewa Khadijah ni? Yang aku tahu Khadijah ni satu orang wanita tua. Dia kata masa lampau, masa lama kamu, masa dulu kamu. Bukan
bukankah hari ini Allah sudah menggantikan kepada kamu satu isteri yang lebih baik daripada dia? Aisyah sudah kata macam tu. Oh, Nabi dengar-dengar muka jadi ihmarra, dia kata merah muka. Nabi terus kata dekat Aisyah. Nabi kata tidak akan ada satu wanita pun di atas dunia ni yang boleh menyamai Khadijah. Itu dia. Saja bicara pasal. Kan? Nabi terus kata. Nabi kata tak akan ada. Han jangan kata hang lebih baik daripada dia, han jangan condemn dia kata dia tua, han jangan duk kata Khadijah ni masa lama aku, semua jangan kata. Tidak akan ada satu wanita di atas dunia ni yang boleh jadi lebih baik daripada Khadijah, Nabi kata. Dia beriman kepada aku ketika semua orang kufur kepada aku. Dia menggembirakan aku ketika semua orang memberi sedih pada aku. Nabi kata. Dia memberi segala harta kekayaan dia kepada aku ketika semua orang tak mau tolong aku. Nabi kata. Mana mungkin ada orang boleh duduk sama dengan dia. Nabi kata. Aisyah kata apa? Sejak daripada tu aku tidak pernah dah sebut pasal Khadijah tak elok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, atas dunia ni dia adalah benda-benda macam ni. Isteri Nabi lagi disebut dalam hadis jadi macam ni. Nabi marah Aisyah bukan tak sayang dia. Bila Nabi sakit kuat menjelang wafat Nabi, ada hadis pula, Nabi kata apa? Nabi minta kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku diwafatkan di rumah Aisyah. Sayang Aisyah pula. Jadi Nabi SAW kata, ya Allah, aku boleh berlaku adil dalam hal-hal yang tertentu, tapi ada benda yang aku tak boleh berlaku adil, maka ampunkan aku. Nabi boleh berlaku adil dalam soal pemberian, nak bagi apa, duit ringgit ke, pakaian, makan, minum, boleh berlaku adil. Tapi kasih sayang tak boleh nak berlaku adil. Dia kok mana pun adalah terberat hak ni lebih sikit dan sebagainya. Macam kita dengan anak-anak kita lah. Nak buat contoh kita dengan isteri kita, tak bolehlah kita seorang aja. Kita dengan anak-anak kita ni, dan duk ada tu sayang semua. Kita sayang semua, tapi dalam hak semua tu ada seorang. Kira nak pergi Mekah, kunci lemari tinggal kat dia. Kira dulu tu. Sayang semua. Bukan kata tak sayang, sayang semua, tapi ada seorang. Kunci perbendaharaan ni bagi kat dia. Jaga kunci ni. Awak tak bagi kat sulung? Awak tak bagi hak kat bongsu? Pasal apa pergi bagi hak nombor 3 ni? Pasal apa? Pasal itulah perasaan. Nabi SAW bila Aisyah pergi kata, Nabi marah, Nabi kata jangan kata macam tu. Tak akan ada orang yang boleh jadi lebih baik daripada Khadijah. Dan ternyata Nabi menjadi suami Khadijah selama 25 tahun. Nabi umur 50 baru Khadijah wafat. Dalam tempoh 25 tahun itu Nabi tak menikah dengan orang lain. Khadijah lah satu-satunya isteri Nabi. Lepas wafat Khadijah barulah Nabi menikah dengan Saudah. Kemudian baru dengan Aisyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ini cerita dia. Tapi di akhirat esok, dalam syurga esok, dia kata tidak ada selisih fikiran di antara segala isteri di dalam syurga tu. Tak ada selisih apa. Okey semua. Nak komplain apa lagi, duduk dalam syurga. La ilaha illallah. Kalau atas dunia ni sungguh lah. Abang apa sana abang pergi beli kain satu helai RM25, pasal apa kat saya bagi RM2.50 saya lah. Atas dunia. Sana esok syurga. Syurga ni apa terlintas di hati dapat semua, nak komplain apa lagi. Tak ada nak komplain apa dah, okey dah. Okey dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan tiada berbenci-benci seperti mana isteri-isteri di dalam dunia. Dia kata tak ada benci. Laki duduk rumah bini nombor 1, duduk 3 hari kata. Lepas tu mai rumah bini nombor 2 3 hari. Mai dandan dia ambil beg baju ni, buka, ambil baju mana pergi rendam setrika, bagi terbakar selai boleh. Lagi lagu buat drama, buat terkejut. Buka, loh abang ni apa, baju abang ni siapa setrika rosak ni? Nak butik ke kono. Laki ni pun tengok-tengok, la ilaha illallah, ni yang aku duk marah kat dia ni. Alhamdulillah, dia kata marah, mau duk marah kuat sikit sana. Dunia boleh jadi benda macam ni. Dunia boleh jadi benda, akhirat tak jadi.
Di akhirat esok dalam syurga benda ni tak jadi. Hidup rendam serika pun tak jadi apa. Pasal apa? Pasal serika pun tak ada. Dia sana baju main-main tu serika siap dah. Dia lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bermula dia kata hati mereka itu semacam hati orang yang seorang. Maksudnya apa? Antara isteri-isteri ni sehati sejiwa. Kalau nombor satu suka colour hijau, nombor dua pun suka colour hijau. Dia lagu tu. Dia lagu tu dia sehati sejiwa. Begitu. Yang ini tiada mau berselisih dan bermarah-marah dan bermaki-maki dan berbenci-benci. Tak ada. Mereka ni tak ada di sana. Hak nombor satu lagu nak buah jarum bagi benci. Hak nombor dua kan nombor dua lagu nak buah garam nak bagi masin. Hak nombor satu. Tak ada. Benda ni tak ada. Di akhirat benda ni tak ada. Laki ni pendek kata lambat berubat. Lagu tu. Sebab masalah macam ni tak ada. Dia kata. Bahkan masing-masingnya di dalam sukacita menurut derajat dan pangkat yang dikurniakan Tuhan kepadanya. Semua pun alhamdulillah dengan apa yang Tuhan bagi. Yang tu. Maka mengucap mereka itu akan tasbih bagi Tuhan pagi dan petang. Benda ni bukan wajib. Tapi oleh kerana Tuhan bagi nikmat ni sendiri, mulut ni alhamdulillah, sendiri mulut ni subhanallah, sendiri mulut ni Allahu akbar. Pasal apa? Nikmat Tuhan duk bagi mencurah-curah. Sedangkan bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil di akhirat esok tak disuruh, tak diwajibkan, tak difardukan lagi. Tak suruh, semayang-semayang tak suruh. Tapi orang yang duduk dalam syurga ni sentiasa mereka itu bertasbih, memuji Allah pagi dan petang. Dan mengucap tasbih mereka itu bukannya diberati. Dia beritahu. Benda ni bukan diberati, bukan benda yang wajib. Tak ada. Sendiri nak keluar. Bahkan ialah bersedap-sedap sahaja. Semacam orang yang bersedap-sedap menampas keluar masuk daripada badan. Macam mana kita duk menyawa ni lagu macam tu lah orang duk subhanallah, alhamdulillah macam tu. Nampas keluar masuk daripada badan. Macam mana kita duk menyawa ni lagu macam tu lah orang duk subhanallah, alhamdulillah macam tu. Kita duduk menapis ni macam biasa. Duduk menapis. Macam itulah biasanya orang dalam syurga dengan mulut ni duduk alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar macam tu. Kata At-Tirmizi ini hadis sahih. Masalah dia kata ahli syurga cukup bagus dan cukup cantik dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga Tuhan bagi jadi cantik. Maka tidaklah seorang yang masuk syurga itu buruk dan uduh rupanya semacam di dunia. Dia kata. Atas dunia ni kita ada tak kenal tentang mana muka kita ni. Manusia tentu ada saja tak kenal. Tidur depan cermin tengok awak hidung ni besar kan tak? Tak puas hati ingat Tuhan bagi. Tengok awak telinga ni nampak dia capang lebih. Tak puas hati. Tengok pula Allah rambut ni dia lumah rintin ni aku lemah tengoklah. Awak dia tak jadi lurus ya kan? Tak puas hati. Tuhan bagi tumbuh ni segala ada apa bau-bau jambang ni Allah dia kata tak larat nak beli pisau cukong lah dia kata. 2 hari ya naik macam buah kelulut naik kan. Oh dia kata leceh lah, habis duit dengan duit beli pisau cukong. Dia tak puas hati. Hak tak tumbuh janggut ni pula pergi beli ubat habis kok lorong-lorong pasal malam apa semua tu. Mereka kata ada ubat ni kalau lumuk dia boleh naik. Dia beli lumuk ambil naik biru muka-muka sampai naik kuning jadi lagu mana kan. Pasal apa? Pasal dia mau ni. Dia kata aku kalau naik ni nampak kemas ke. Tak puas hati. Manusia tuan-tuan. Yang kata manusia ni ada benda tak puas hati. Dia kata di akhirat esok masuk syurga tu Tuhan bagi tu puas hati. Kira tengok. Oh dia kata segak juga aku. Dia tu kan. Alhamdulillah dia kata. Maka tidaklah jikalau orang itu elok di dunia masuk syurga dengan elok. Dan jika uduh dan buruk masuk syurga dengan uduh dan buruk. Tak, dia tak macam tu. Masuk sana semua Tuhan bagi jadi elok. Bahkan di sana Tuhan hilangkan segala rupa wuduh pada masa di dunia ni. Dan cukup semua kejadian. Tidak ada yang pudung kaki, tidak ada yang pudung tangan, tidak ada yang buta mata, tidak ada yang pudung telinga, tidak ada yang rompong hidung, tidak ada yang belah bibir, dan tidak kelu, dan tidak uduh rupa muka, dan tidak buruk badan-badannya. Aib tak ada di sana. Aib tak ada. Di atas dunia ni dia ada satu penyakit. Satu kawan cerita dia pergi jumpa, dia sakit kulit, dia jadi macam mana kan, di kulit jadi fungus. Lepas tu pergi jumpa doktor. Doktor ni pakar kulit. Dia pergi minta kawan tu pun abang lah pesan kat dia lagu tu lagu ni. Masa dia pesan tu jari dia buat lagu tu, tengok dia ada korak juga di tangan ni.
Nak cerita kata manusia. Yang kata manusia ni tuan-tuan kok mana pun ada aib lah. Tak saya elok macam mana lah. Aib tu ada. Cuma orang tahu, orang tak tahu. Jadi dia ni pula satu jenis orang kata mulut hebiak ni. Jenis mulut kira tengok lagu nak kata. Dia kata kat doktor tu tangan kenapa? La ilaha illallah. Tak salah pergi bagi orang malu lagu tu. Dia kata tu tangan kenapa? Doktor ni tak saya pun yang ni tak tahu dia buat macam-macam tak mau nak baik. Dia kata doktor tak boleh. Tuan-tuan pakai jantung mati sakit jantung. Kan? Benda ni Tuhan bagi jadi bukan pasal nak hina dia dah. Tapi Tuhan nak bagi tahu manusia dengan sifat baharu dia ni. Ini semua dia nanti kena. Tak boleh. Cakap ni kok mana pun kena reserve. Kena simpan. Jangan bagi habis-habis. Pasal apa? Satu hari makan diri. Dia macam tu. Tak usah kata pandai macam mana. Satu hari ada benda kita buat silap. Satu hari. Dia akan membuktikan juga bahawa kita manusia tak boleh lari daripada silap. Daripada al-khata' wan nisyan. Daripada tersilap dengan lupa ni tak boleh lari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi di akhirat itu semua ni hilang habis. Segala rabik mulut, segala apa, semua ni hilang habis. Dia kata dan badan itu putih hening sampai nampak otak dalam tulang. Dia jadi putih segak, kulit ni tak tahu nak apa. Dan berpakaian kemegahan. Pakaian pun tak pernah pakai di atas dunia ni. Pakaian yang Allah bagi pakai di syurga. Dan berhias dengan pakaian mah seperti bergelang tangan dan bermahkota di atas kepala. Tu dia jadi lagu tu. Dengan gelang duk pakai 2-3 orang, dengan kepala pun dia bubuh satu mahkota apa macam tu punya Tuhan bagi. Maka tidaklah dapat kita nak merupakan keadaan cantik ahli syurga itu kerana tiada suatu bandingan di dalam dunia ni. Nak cerita pun tak ada bandingan. Itu dia punya Tuhan nak bagi di dalam syurga itu. Dan tersebut dalam Quran dan dalam hadis atas jalan yang hampir untuk pengetahuan saja. Quran hadis duk abang ni nak bagi kita ada pengetahuan saja. Tapi bukan tu yang ada di syurga. Hak duk ada di syurga ni lebih daripada hak kita duk bayang dalam kepala ni. Macam tu. Dia kata, jikalau tidak, maka di sana itu berlebih-lebih adanya. Iaitu barang yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati. Maka jikalau demikian itu, bagaimana kita nak memperikannya? Tak boleh. Duk fikir pun, hak duk main itu bukan yang tu, lebih pada tu. Jadi kita nak cerita betara mana lagi. Dia kata, dan satu hadis yang mengkhabarkan cantik ahli syurga itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna ma yuqillu zufrun mimma fil jannah bada la tazakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ardh. Walau anna rajulan min ahli al-jannah ittala'a fabada asawiruhu laqamasa daw' asy-syams kama taqmisu asy-syamsu daw' an-nujum." Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, "Jikalau sekiranya kadar barang yang dibuang daripada kuku, daripada barang yang di dalam syurga itu zahir dia ke dunia ni, nescaya terhiaslah baginya barang yang antara segala pihak 7 petala langit dan bumi. Dan jikalau sekiranya seorang daripada ahli syurga itu terbit dia dan keluar dia ke dunia ni, lalu zahir segala gelang-gelang yang dipakainya, maka tentulah padam cahaya matahari sebagaimana matahari memadam cahaya bintang-bintang. Maka inilah satu peri kecantikan ahli syurga itu." Dia kata apa? Hadis ni kata, "Law annama yuqillu zufrun mimma fil jannah bada la tazakhrafat lahu ma baina khawafiqis samawati wal ardh." Kalau orang yang duduk dalam syurga tu potong kuku hak ahli syurga potong tu terlepas jatuh mai ke bumi ni, dia kata kuku yang terlepas jatuh mai ke bumi ni, kuku tu jadi hiasan kepada penduduk bumi, dia kata. Nak bang mana? Ahli syurga ni bila dia dah masuk dalam syurga, apa yang Tuhan bagi kat badan dia ni Allah yang mengetahui. Kalau dia potong kuku hak dia potong tu lepas mai terjatuh mai ke dunia ni, katalah berlaku benda ni, kuku tu orang akan pakai berebut nak jadikan perhiasan yang paling berharga di atas muka bumi.
Kuku tu begitu sekali hebat dia. Belum dia lempak main topi dia lagi. Allahu Akbar. Belum dia lempak main sapu tangan dia kan, lempak main mahkota tu tak tahu nak abang. Kuku hak dia potong ni, kuku tu kalau terlepas main jatuh di atas dunia ni, ahli bumi ni berebut nak ambil buat perhiasan di atas bumi ni. Begitu Tuhan nak abang ke kita macam mana dahsyatnya anugerah yang Tuhan bagi kepada penduduk syurga. Dan jikalau sekiranya seorang daripada ahli syurga tu terbit dia dan keluar, kalaulah ada seorang ahli syurga ni terlepas keluar mai ke dunia ni, lalu zahir segala gelang ni hak duk pakai gelang-gelang di tangan ni semua, tentu padam cahaya matahari. Cahaya gelang tangan dia, cahaya muka dia yang kata bulan purnama ni, cahaya tu saja matahari terpadam. Semacam mana terpadamnya cahaya bintang apabila terbit matahari. Tuan-tuan, bintang tu ada itu. Ni hak kita tengok bintang waktu malam ni. Esok bila matahari naik, bintang tu ada di situ juga, tapi tak nampak kelip dia. Pasal apa? Pasal cahaya matahari ni dia lebih terang. Terlampau terangnya cahaya matahari ni sampai bintang hilang kelip dia. Saat lagi bila matahari turun dia mai bulan, baru nak nampak bintang ada di situ. Bintang tu ada di situ, dia bukan pergi ke mana. Tapi kerana matahari ada, bintang terpadam. Tunggu malam saat ni pula baru nampak kelip bintang ni. Macam tu perbandingan Nabi buat. Kalau ahli syurga ni terbit mai daripada syurga, mai ke dunia ni waktu siang, cahaya matahari tu jadi habis. Cahaya dia ya menerangi bumi. Tak tahu nak abang, macam mana yang dikatakan ahli syurga ni? Kata At-Tirmizi ini hadis gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi sifati thiyabi ahli al-jannah. Lepas ni kita tengok pakaian orang yang duduk dalam syurga. Dia ada hadis ni kita tak sampai lagi tu. Orang yang masuk syurga ni, umur dia tu Tuhan standardkan. Kalau dia mati muda, kalau dia mati tua pun, esok di syurga esok satu standard. Semua berada pada salah sawah salasi. Umur 33 semua. Kita mati atas dunia umur 70. Pergi syurga esok dia mai 33, tuan-tuan bayangkan. Umur 65, pergi menikah perempuan umur 30 pun dia jadi 25. Ni hak laki-laki umur 65 ni menikah perempuan umur 30. Hak umur 65 ni jadi 25. Ni jadi cerdas tak tahu mana dia mai kuat. Ni ke pula mati umur 70, bakit-bakit di syurga salah sawat salasin. Umur 33. Allahu Akbar. Baju-baju Hawaii mai balik. Sepek gelam buah atas kepala tu macam. Dia jadi lain macam. Orang pula nanti dah tengok dia ni bukan tu imam masjid kita dulu. Yang tu dulu punya cerita. Saya kata hari ni lain. Nampak macam dulu yang tu dulu. Tuan-tuan baik, jadi hamba dia. Kan jadi hamba dia. Tuhan buat kita ni illa liya'budun. Dia nak suruh kita jadi abdi dia aja. Bukan untuk selama-lama, untuk tempoh hayat kita aja. Kalau kata 100 pun umur kita, 100 lah sah untuk nak dapat senang abadi di akhirat itu. Nah, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini kuliah kita penghabis sebelum puasa. Jadi saya ambil kesempatan ni minta maaf dekat tuan-tuan kalau selama tempoh kuliah kita setahun ni saya ada bercakap benda yang tak elok didengar, saya ada bercakap satu benda yang menyentuh siapa-siapa. Saya mohon banyak-banyak kemaafan. Benda tu berlaku di atas kelemahan saya sebagai manusia. Dan saya pesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, kita manfaatkan kehadiran Ramadan tahun ni. Manfaatkan kehadiran Ramadan tahun ni. Quran bagi dan sekali khatam, sekongkong. Bagi dan sekali khatam, baca dan melihat maknanya. Bagi dan sekali. Baca dan melihat maknanya. Kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina. Bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatam mursalin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.